अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم يا عليم علمنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهبين النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما سبحانك آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خص حبيب المصطفى بعظم الشمائل. والصلاة والسلام على من جعله الله إليه أقرب الوسائل سيدنا محمد المنعوت في الكتاب الكريم بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله الأعلام وأصحابه بدور التمام. أما بعد. Memuliakan nazir serta para pegawai, imam, bidan dan seterusnya sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pertamanya kita bersama-sama merafak dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat-Nya kepada kita, yang mana dengan nikmat-Nya maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita pada saat dan ketika ini di dalam masjid yang mulia ini, dengan kita baru saja selesai mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudian sama-sama kita mengalunkan pujian kita, istighfar kita, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini dalam setiap apa juga yang kita lakukan, maknanya kita berusaha untuk melaksanakan dengan sempurna, lebih-lebih lagi dalam konteks amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita nak menghitung puji-pujian kita kepada Allah, maka takkan maknanya mampu kita untuk menyempurnakan kalimah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam doa yang biasa kita ungkapkan, la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Maka kita tak mampu nak menghitung segala puji-pujian, segala kalimah-kalimah yang menunjukkan bagaimana agungnya, bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak untuk memuji dirinya sendiri, zatnya sendiri. Maka alhamdulillah, syukur kita, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat menyambung kembali muzakarah kita dalam kuliah bulanan
setelah saya baru saja balik daripada menunaikan fardu haji. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengurniakan kepada kita semua insya-Allah, mudah-mudahan keazaman lebih-lebih lagi dalam kita baru saja masuk dalam tahun baru Hijrah 1435 Hijrah, dan juga pada malam ini kita masuk malam ataupun hari yang ke-10 daripada Muharram, bulan Muharram, jadi bila sebut bulan Muharram ni, ia mempunyai banyak makna dan kemuliaan, dan ada beberapa perkara yang disarankan kepada kita, khususnya dalam hadis sahih yang telah disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di antara perkara yang sewajarnya ataupun maknanya disarankan kepada kita untuk kita lakukan adalah kita berpuasa. Kita berpuasa pada 10 Muharram. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan, seafdal berpuasa selepas daripada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan-bulan haram ataupun pada bulan Muharram. Jadi esok adalah 10 Muharram. Jadi kadang-kadang benda baik ni orang kata asyik sebut, asyik ulang, lupa juga. Lupa. Saya semalam kuliah di Masjid Al-Hidayah Taman Rawati, ingatkan ya jemaah, esok kita puasa 9 dan elok 10. Elok je pagi tadi kena, pagi-pagi dah kena nasi, kena teh tarik, dah minum teh tarik habis. Hari ni 9 Muharram, buat sedap, ingatkan orang. Tapi Alhamdulillah lah, saya sebut juga dalam kuliah tu, saya kata mudah-mudahan kalau para jemaah buat, saya tak buat, saya pun dapat pahala. Rupanya betul-betul saya tak buat. Allah, tengok tu, baru bercakap sekejap pun dah lupa. Saya tu yang bercakap dia lupa, kalau tak cakap lagi dah lupa. Jadi Allah bagi ganjaran yang begitu besar. Disebutkan dalam hadis sahih, Imam Muslim menyatakan puasa pada bulan 10 Muharram, maknanya ganjaran dia, kata Nabi SAW, dia akan mengkafarahkan dosa sanah, iaitu setahun. 10 Muharram. Jadi dalam teks hadis yang disebutkan, lebih kurang bagaimana bila Nabi SAW datang ke Madinah, dan Nabi SAW maknanya mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, maka Nabi SAW menyatakan, menyoal kepada mereka, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Maka mereka pun menyatakan ini adalah hari yang mulia yang mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel daripada ancaman, maknanya apa, dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dan pada 10 Muharram ini jugalah Allah telah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan tentera-tenteranya. Maka sebab itu kami maknanya berpuasa sebagai tanda bersyukur kami. Maka Nabi SAW jawab, kami nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak untuk mendapat kemuliaan itu, untuk kami mengingati ataupun memuliakan pada hari 10 Muharram ini daripada kamu. Kerana apa? Kerana Nabi menyatakan seperti itu kerana kita melihat bagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah cerita kesombongan, maknanya kedegilan kaum Bani Israel ini, yang mana kalau kita baca Al-Quran kita akan jumpa juzuk yang pertama pun ya Bani Israel, nanti kemudian kita baca pula inna hadzal Quran yaqussu ala Bani Israel, banyak sebut. Antaranya mereka telah melakukan pendurhakaan, mereka telah mengubah ketentuan Allah, mereka telah membunuh nabi-nabi mereka, mereka telah melakukan kerosakan yang dahulu zaman nabi mereka sampailah zaman kita pada hari ini. Bani Israel, dan disebut sebagai Israel ni. Jadi Nabi menyatakan kami yang lebih layak untuk mendapat kemuliaan itu. Maka Nabi telah berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Tetapi para sahabat telah bertanya, Rasulullah, ini adalah hari kebesaran mereka. Maka kata Nabi SAW dalam hadis menyatakan, jika aku hidup pada tahun hadapan, maka kata Nabi, la asumat tasi'a wal ashara,
nescaya aku akan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Jadi semalam tadi dah melepas dah. Tapi saya memang nak puasa. Tapi memang lupa lah. Tu kalau nak buat benda baik ni lupa manyang. Tapi kalau sebab kita ni tak menjadikan amal ibadah ni sebagai satu benda yang besar dalam kehidupan kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar, kita amat maknanya tidak memandang betapa besarnya ganjaran dan nikmat Allah berikan dengan sedikit saja maknanya apa amal ibadah yang kita lakukan. Maka sebab itu jadi saya ingin mengingatkan lagi lah, mudah-mudahan saya esok ni kena puasa juga. InsyaAllah lah besok tak payahlah, tak ada nak pergi kedai kopi ke, pesan kat rumah nak makan malam ni masak ke, esok tak ada nak makan dah. Kita berbuka puasa. Jadi maknanya 10 Muharram ini, sebab itu dia sinonim orang kata bila 10 Muharram ni buat bubur lambuk lah, buat bubur Ashura. Bubur Ashura tu, jadi dia kata ada pula yang kata bubur Ashura ni sebab hari ke-10 dia memang dah sediakan 10 jenis bahan. Sebab nak 10. Allahu Akbar. Tak boleh, kena 10 sebab ni 10. Apa kena mengenanya dengan hari Ashura tu dengan 10 pula dia kata masukkan jagung lah, itulah, ini 10 jenis. Okey, cukup. Tak ada masalah. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting bagi saya kita ambil benda yang lebih penting daripada itu. Kita sama-sama berpuasa. Dan kemudian disebutkan lagi pada 10 Muharram ini, hari Ashura ini, kita digalakkan ataupun disarankan untuk kita bersedekah, untuk kita meluaskan, maknanya kita tausi', maknanya kita meluaskan, maknanya segala rezeki yang Allah bagi kepada kita, daripada segi maknanya wang ringgit, daripada segi makanan dan apa-apa juga. Jadi besok maknanya mudah kita dapat pahala. Tapi janganlah kata saya ni tak puasa tapi saya nak dapat pahala, saya bawa ni makanan ni, jadi saya nak sediakan kepada orang yang berpuasa. Jadi kita berpuasa, kita bagi lagi orang makanan, Allahu Akbar, betapa besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat pula dalam hari Ashura, kita berpuasa, Allah akan bagi ganjaran, Allah SWT akan kafaratan dosa setahun. Tapi pada hari Arafah yukaffiru sanatain, dikafaratan dosa selama 2 tahun. Apa perbezaan? Kenapa ada perbezaan? Kerana pada hari Ashura ini kepada Nabi Musa dan kepada kaum Bani Israel, tetapi hari Arafah ini kemuliaan kepada jumlah besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Jadi sebab itu apa yang berkait, yang bersangkut paut dengan Nabi dan umatnya, maka Allah akan lebih dan muliakan daripada Nabi dan umat-umat yang lain. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita mengingat insya-Allah, mudah-mudahan esok kita puasa setahun Allah bagi ganjaran. Allah kafarahkan dosa kita setahun. Tapi janganlah bila dah puasa esok ni, dah setahun Allah kafarahkan dosa, jadi ni nak buat sikit lah. Allah, jangan macam tu. Ni kadang-kadang kita ni duk mengira pasal pahala tu, tapi kita tak fikir sama ada amalan kita tu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita sama-sama dapat maknanya berada dalam tahun baru hijrah ni, dan kemungkinan banyak azam-azam yang telah kita ungkapkan, yang telah kita iqrarkan. Mudah-mudahan ia bukan hanya tinggal azam tetapi disertai dengan perbuatan. Dan kita mohon kepada Allah benda-benda yang baik, bagaimana kita nak maknanya apa, menambahkan amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung kembali, kita menyambung muzakarah kita dalam kitab Amanah Sunnah selepas solat dan juga kelebihannya. Dan pada malam ini kita akan masuk berkenaan dengan bab maknanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada salat. Dan juga kita pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu persoalan, ataupun maknanya kita melihat akan perbezaan kalimah-kalimah zikir yang diungkapkan itu. Jadi kadang-kadang ianya menjadi satu sebab yang kadang-kadang kita saling salah menyalahkan, ataupun kita kata kenapa awak baca macam ni, dia sebenarnya macam ni. Jadi kita nak tengok apakah
maknanya pendapat ulama ataupun apakah hadis-hadis yang maknanya apa mengutarakan ataupun membincangkan tentang masalah seperti ini. Khususnya kita lepas solat kita sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada pula yang tambah min kulli dhanbin kabir wa saghirin, dan apa-apa semua kalimah tu kan. Jadi kita nak tengok apa pendapat para ulama dan apakah maknanya hujah ataupun dalil daripada hadis yang maknanya membicarakan tentang masalah seperti ini. Jadi supaya maknanya kita faham dalam agama ni, supaya kita faham, dan kefahaman itu paling penting. Kerana kita melihat bagaimana bila seseorang itu ada ilmu dan dia mempelajari ilmu, insya-Allah ia akan maknanya buat sesuatu benda tu maknanya dia tak ada taraddud. Ni kejap macam ni, kejap macam ni, tengok orang buat macam tu macam ni, oh macam ni ikut, tak ada satu pendirian. Jadi kita lihat, maka dia kata dalam kitab ini dia beritahu menokok tambah lafaz istighfar yang sangat besar kelebihannya, walaupun penambahan tersebut tidak pernah diriwayatkan di dalam hadis sahih, samalah dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Rifa'ah bin Rafi' Az-Zaraqi radhiyallahu anhu, yang telah menokok tambah lafaz zikir ketika bangkit daripada rukuk. Ini hadis yang disebutkan di dalam sahih Imam Al-Bukhari tentang peristiwa ataupun tentang maknanya benda yang berlaku, yang mana seorang sahabat ini ia telah menambah ataupun menokok maknanya lafaz ataupun kalimah zikir dalam solat, bukan luar. Sekarang yang kita bincangkan ni adalah kalimah zikir di luar solat, lepas daripada solat. Astaghfirullahalazim kan, ada orang sebut astaghfirullah tu, ada orang sebut astaghfirullahalazim, ada orang sebut pula astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada orang lain buat, dia tambah. Jadi maknanya bagaimanakah penambahan kepada maknanya kalimah yang menunjukkan kalimah yang ditambah itu kepada maksud yang kita maknanya apa sedang lakukan. Seperti kita beristighfar, kalau astaghfirullah saya memohon ampun kepada Allah, kalau astaghfirullahalazim saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Kemudian kalau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka kita memuji lagi, kita beristighfar dan kita memohon ampun itu dengan sifat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang sahabat ni dia tambah lafaz tu ketika dia bangun daripada rukuk dalam satu peristiwa. Cerita ini telah disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zaraqi radhiyallahu anhu, katanya, wa anna Rifa'ah bin Rafi' Az-Zaraqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zaraqi radhiyallahu anhu, katanya, ini sahabat yang berada dalam peristiwa tu, dia kata apa? Satu hari kami telah solat bersama-sama Nabi SAW. Ketika mengangkat kepala daripada rukuk, baginda lantas menyebut Sami Allahu liman hamidah. Jadi bila bangun daripada rukuk, kita kata Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba seorang lelaki, yang mana lelaki ini disebut kalau kita Fathul Bari adalah maknanya yang merekodkan hadis ini, yang maknanya menceritakan peristiwa ini, iaitu Rafi' Az-Zaraqi. Dia kata apa? Tiba-tiba seorang lelaki di belakangnya, yakni di belakang Rasulullah SAW, ketika bangkit daripada rukuk menyebut Sami Allahu liman hamidah, dia tambah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini kalimah yang ditambah oleh sahabat yang bernama Rafi' Az-Zaraqi ini. Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah, dia tambah kalimah ini. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW lalu berpaling ke belakang sambil bertanya, siapakah di antara kamu yang menyebutkan perkataan tadi ketika salat? Nabi tanya, siapa dia yang tambah tadi Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Nabi tanya, siapa dia?
Jawab lelaki tersebut, ini perawi, yakni Rafi' Az-Zaraqi, dia kata apa? Saya ya Rasulullah, saya yang tambah tadi. Dia tambah dalam rukuk, maknanya dalam solat. Rasulullah SAW nanti bersabda, aku telah melihat lebih daripada 30 orang para malaikat berebut-rebut untuk menjadi orang yang paling awal menulis ucapan tadi. Jadi maknanya apa? Kalimah disebutkan itu, malaikat berlumba-lumba untuk menulis maknanya kalimah yang diucapkan oleh sahabat tadi. Hadis seperti ini telah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, main dalam tadi Imam Bukhari, kemudian dalam teks yang lain disebutkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna rajulan jaa fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafs faqala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرمي القوم قال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. Tadi daripada Imam Al-Bukhari, ini daripada Imam Muslim. Dari Imam Muslim dia kata apa? Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya ada seorang lelaki datang, lalu dia pun memasuki saf dalam keadaan sesak nafas. Apa maksud dia? Dalam keadaan tergesa-gesa. Macam kita lah sekarang ni, kalau dalam konteks kita ni, bila kita pergi solat, kebiasaan kita semua akan ada handphone, biasalah. Tapi saya pernah jumpa juga rupanya ada orang tak pakai handphone. Saya tanya, minta lah nombor telefon. Saya tak guna handphone. Itu gharib nama dia, pelik lah. Berita Allah teruk sangat, takkan ada handphone pun tak nak guna. Tapi ada orang yang tak nak guna. Jadi maknanya kita ni bila bersesak-sesak masuk solat, nak dapat pula takbir yang pertama, kemudian kita pun dah ambil wuduk, lari pula daripada tempat ambil wuduk tu, masuk ke dalam ni, maka handphone pun lupalah silent. Kalau sallallahu ala Muhammad ataupun ayat Quran boleh tahan lagi. Ini tengok baik punya dengan pakai jubah semua apa, tengok lagu keluar Hindustan pula. La ilah, yang dalam masjid pun ramai juga kaki Hindustan. Yang tahun-tahun 70-an lah, 80-an, sudah duk sembahyang menggiling, bukan baca Fatihah, menggiling duk dengar lagu tu. Nampak? Jadi ini sahabat tadi ni dia tergesa-gesa. Maknanya sebab itu kita dalam kita nak mengerjakan amal ibadah, penting bagi kita ketenangan itu. Jadi bila kita tenang ini, ia akan membantu kepada proses untuk kita memberi tumpuan di dalam solat kita. Jadi bila kita sampai awal, kita kalau ambil wuduk di rumah, kita ambil wuduk di rumah. Bila kita datang, kita melangkah dengan penuh tenang. Bila kita nak masuk ke dalam masjid, kita berada di hadapan pintu, kita baca doa, kita minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita dan supaya Allah beri rahmat kepada kita. Kan elok tu. Ini kalau dah laju tak ada dah, kita kanan ke apa yang tergolek pun ada. Nak cepat sangat. Bajet saya tu berkali kita telah ambil sembahyang, kita baru jalan perlahan dulu, laju pada boom tergolek kat depan kita. Sebab nak kejar takbir. Ini sebab dalam keadaan yang tergesa-gesa kita kena tenang, buat amal ibadah, nak baca Al-Quran, kena apa semua. Bila kita masuk dalam masjid, sebelum azan kita solat dulu sunat mani penghormatan tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rahmat ya Allah di dalam masjid ini ya Allah. Kurniakanlah kepada aku ya Allah, aku nak salat sebentar nanti ya Allah, kau kurniakan ya Allah ketenangan dan juga penghayatan khusyuk dalam salat. Jadi kan maknanya dalam keadaan yang tenang tu, kemudian bila azan kita jawab azan, kemudian kita solat pula sunat, jadi ia akan membantu. Jadi sahabat tadi ni dia
Maknanya dalam keadaan tergesa-gesa, kemudian dia masuk, kemudian maka tiba-tiba setelah bangkit daripada rukuk, dia telah menyebutkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selepas selesai menunaikan salat, baginda lantas bertanya, siapakah di antara kamu yang menuturkan beberapa kalimah tertentu di dalam salat tadi? Semua sahabat senyap, tidak menjawab. Yang tadi Imam Bukhari punya riwayat, dia mengaku. Yang Imam Muslim ni, Anas radhiyallahu anhu kata, bila Nabi tanya tu, semua takut. Sebab Nabi tak baca pun kalimah tu. Jadi sahabat ni telah tambah. Jadi dia takut ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tanya lagi. Lantas Rasulullah SAW mengulangi soalan tadi, siapakah di antara kamu yang menuturkan beberapa kalimah tertentu di dalam solat tadi? Maka Nabi dah tahu dah. Nabi tahu sebenarnya. Maka Nabi kata, sesungguhnya ucapannya itu tidak mengandungi mudarat, maksudnya tidak memberikan kesan apa-apa. Tiba-tiba ada seorang lelaki menjawab, ya Rasulullah, tadi ketika sampai saya telah sesak nafas. Maksudnya laju masuk saf sampai sesak nafas. Apa yang berlaku? Lalu saya pun menyebutkan kalimah-kalimah tersebut secara spontan. Maknanya tak sedar. Kalut setengah masuk tiba, ni terus sebut alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka Rasulullah pun menjelaskan dengan bersabda, sesungguhnya aku telah melihat 12 orang malaikat berebut-rebut untuk menjadi orang yang paling awal mencatatkannya dan seterusnya mengangkat ke langit. Nampak? Ini sebab itu kita dalam solat ni kadang-kadang tak apalah, itu sunat je, tak payah baca pun tak apa, baca Fatihah cukup. Tu yang sebenarnya macam bisu tu. Sebab dia kata tak apa yang sunat. Sedangkan kita dalam solat ni, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita mesti nak menyempurnakan solat kita itu dengan sebaik mungkin. Bagaimana bila kita dipanggil menghadap dengan orang besar, pemimpin dan raja dan sebagainya, kita akan sebelum daripada itu mengamat-amati dengan teliti seluar kita macam mana, kasut kita duk kilat-kilatkan lagi, baju kita macam mana, hutang dia macam mana, tengkolok dia macam mana, semualah. Sebab apa? Nak memberikan, ataupun kita nak, maknanya apa, nak berusaha untuk kita nak apa, menjadikan sempurna diri kita di hadapan orang yang kita hormati. Lebih-lebih lagi bila kita berada ataupun kita sedang melaksanakan kefarduan amal ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita wuduk kita, kemudian dengan kita punya segala-galanya dalam solat kita, bacaan kita dan sebagainya, maka ini akan mendatangkan ma aktsara fi'la aktsara fadla, banyak perbuatan, banyak perkataan dalam solat, maka ini akan mendatangkan pahala. Paling kurang pun satu kalimah, satu huruf akan mendapat 10 ganjaran. Jadi cuba kita bayangkan betapa mudahnya kita untuk mendapat ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada bulan harapan kita akan bicarakan apakah komentar Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang apa yang telah dilakukan oleh sahabat tadi. Bagaimanakah, maknanya apa, dia tambah kalimah itu di dalam solat. Apakah perbincangan dan apakah pendapat Imam Ibn Hajar, dan apakah pengajaran ataupun istinbat hukum daripada perkataan yang telah ditambah oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki, untuk kita mengelokkan amal ibadah kita sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya, kita belajar ilmu dan sebagainya, maka akhirnya kita menyerahkan, kita telah berusaha, maka wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya upaya kita melainkan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dan kekurangan itu daripada diri saya. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah, kita insyaAllah akan bertemu lagi pada pengajian kita pada bulan hadapan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك، اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
so far